أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di pagi minggu ini, bermula dengan Isnin. Dan insya-Allah kelas ni kita akan adakan setiap pagi daripada Isnin hingga Jumaat 7 suku hingga 7.45. Ya, walau macam mana pun sekarang ni solat subuh lewat, jadi kita habis pun lewat, ya, sedikit terlewat daripada 7 suku. Ya, insyaAllah kita buat yang terbaik. Ya. Kita terus kongsikan skrin seperti biasa dan saya akan kongsikan ayat 17 Al-Baqarah. Kita menyambung perbincangan kita di ayat ke-17 menggunakan digital Al-Quran tafsir dan perkata ni. Di dalam ayat ke-17 kita telah pun selesai berkongsikan maklumat dan cara mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat 17 ni sehinggalah haulahum, ya, masaluhum kamasalil lazi istauqada naran falamma adaat ma haulahu. Kita dah sampai ke situ. So hari ini kita akan mulakan dua kalimah, penerangan kepada dua kalimah seterusnya, iaitu kita mulakan dengan zahabah. Yang ini, ya, zahabah ni perlu kita bincangkan sekali dengan Allahu, ya, sebab dia berkait rapat dalam pertalian. Allahu tu adalah fa'il dia, ya, pelaku kepada perbuatan zahabah. Jadi zahabah ni adalah kata kerja. Jadi kata kerja fi'il madhi maklum, ya, jadi kata kerja mesti ada pelaku dia. Jadi kalau di dalam ayat tu ada pelaku yang dinyatakan, ya, jadi kita kena kita kena bincangkan dia sekali, jangan asingkan, ya, sebab kalau tidak kata kerja tu dia pincang, dia tergantung, ya, kerana kita tidak ada kata kerja, tak logik lah, sebab semua kata kerja mesti ada pelaku, ya. So mesti, kalau tidak ada pelaku, jadi dia tergantung, ya. So kita kena bahaskan sekali zahaballahu, yang tu yang kita akan lihat dan kita akan lakukan selepas ni, ya. Tetapi sebelum tu kita cuba lihat kalimah zahaba dulu, ya. Zahaba dulu iaitu menggunakan Al-Quran tafsir dan perkata ni, ya, kita lihat apa maklumat yang kita boleh dapat daripada digital Al-Quran tafsir dan perkata ni. Kita tekan dekat zahaba ni. So bila kita tekan dekat zahaba, so dia akan bawa kita kepada maklumat-maklumat yang berkaitan, ya. Yang pertamanya dia kata zahaba ni adalah kata kerja, ya, kata kerja. Cuma dia tidak nyatakan kata kerja jenis apa, ya. Kata kerja ni banyak di dalam Al-Quran, ya. Dia banyak jenis kata kerja. Ada kata kerja fi'il madhi, ada kata kerja fi'il mudhari', ada kata kerja fi'il amar, ada kata kerja fi'il nahi, ya. Jadi
Bila kita melihat maklumat ni, elok kita bantu dia lah. Ya, bantu dia bermakna kita juga bantu diri kita. Ya, dengan melihat zahaba ni, kalau kita lihat zahaba ni, kita akan tengok dia mengambil acuan apa? Mengambil acuan fa'ala. Yang mungkin saya kongsikan template yang kita selalu gunakan tu untuk membantu kita mengenal dia, ya, iaitu acuan daripada perisian yang kita telah sediakan ni. Acuan kata terbitan zahaba tu dia mengambil acuan fa'ala. Yang ni, ya, acuan fa'ala. Zahaba fa'ala, samalah bentuk dia tu. Jadi bermakna dia mengambil acuan fi'il madhi maklum wazan 1A. Ya. Wazan 1 ni dia ada terbagi kepada 3 pula. Ada acuan fa'ala, ada acuan fa'ila, ada acuan fa'ula. Beza dia huruf yang kedua saja, ain, ya. Jadi zahaba tadi, ha tu baris atas, bermakna dia mengambil acuan fa'ala. Jadi jenis kata kerja tadi ialah fi'il madhi maklum wazan 1A. Kalau sebut wazan 1 pun sudah mencukupi. Tapi kalau tuan-tuan boleh specify lebih detail, 1A lagi cantik lah, ya. Jadi kita bila 1A kita tahu acuan fa'ala. Kalau kita sebut 1B makna fa'ila. Kalau 1C fa'ula. Itulah cara nak membantu kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik, ya. Jadi kita balik kepada tadi, jadi kita bantulah maklumat tu, ya, tidak mencukupi. Mana dia tadi di tafsir dan di sini, ya. Jadi kata kerja ni bantu dia, ya, membantu dia tu membantu kita juga dan membantu juga rakan-rakan kita yang lain, ya, yang dalam berusaha secara istiqamah untuk mengenal kalimah-kalimah Arab ni. Dari kita gunakan tag di sini, kita bantu dia. Jadi kata kerja ni ialah kita boleh terangkan dia ialah fi'lun madhi. Fi'lun madhi dia ada maklum dengan majhul. So kalau dia maklum, masukkan dia, ya, fi'il madhi maklum. Kemudian wazan, dia ada wazan dia. Tadi acuan tu ialah wazan 1A. Ya, wazan 1A. Tu kita nak membantu dia. Yang dikatakan apa? Kata kerja, ya. Sebab kalau kata kerja saja tak mencukup. Dia banyak jenis, dia ada wazan lagi, ya, ada maklum ataupun majhul lagi. Jadi kita spesifikkan betul-betul, ya, supaya kita akan melihat konteks apa ni kata kerja tu dalam konteks yang tepat, ya. Itulah dia ada kata kerja. Kemudian diberi makna menghilangkan. So apakah tanda maklum di sini? Tuan-tuan boleh lihat apabila sesuatu kata kerja tu mengambil ciri maklum, dia membawa perbuatan yang aktif. Ya. So maklum di sini akan ditandakan ataupun ditunjukkan dengan maknanya membawa mood yang aktif, menghilangkan. Itu menunjukkan perbuatan yang maklum. Ya. Kalau perbuatan yang majhul, dia tidak menggunakan dia menggunakan dihilangkan. Kalau dihilangkan tu, perbuatan tu adalah perbuatan yang majhul. Okey. Itu cara kita mengenal lah, ya. Jadi bila kita tengok maklum, bila kita menterjemahkan nanti, pastikan kita menterjemahkan dalam bentuk yang aktif ataupun kita panggil mood dia, ya, mood aktif, aktif mood. Ya, dengan menggunakan menghilangkan. Lawan dia ialah dihilangkan. Dihilangkan ialah majhul. Ya.
fi'il madhi majhul, dia akan jadi menghilangkan, ya, dan dia bentuk dia akan berubah, bukannya zahaba. Zahaba ni adalah bentuk yang maklum, ya. Kalau dihilangkan dia akan jadi apa? Dia tidak mengambil acuan fa'ala, dia ambil acuan fu'ila. Jadi zal tu akan bari depan, ha bari bawah, jadi zuhiba. Itu adalah fi'il madhi majhul. So bila zahaba ni kita tahulah dia adalah fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Okey, yang membawa erti menghilangkan, ya. So kata terbitan ialah zahaba dalam bentuk fi'il madhi, dan 3 huruf akar dia ialah zal, ha, ba. Zal, ha dengan ba. Itulah 3 huruf akar. Tu yang bawah ni kalau kita nak labelkan, yang ni kita labelkan sebagai 3 huruf akar. Ya, 3 huruf akar. Tapi 3 huruf akar asingkan dia, jangan gabungan macam ni, ya. Asingkan dia, itu zal, ha dan ba, ya. Maknanya kalau kita nak menunjukkan dia sepatutnya berasinglah lah, zal, ha dan ba, ya. Itulah 3 huruf akar dia, ya. Okey. Nah, ini maklumat yang kita dapat, ya, daripada digital Al-Quran, tafsir dan perkata ni sedikit sebanyak membantu kita untuk mula mengenalnya, ya. Okey, masih lagi ada rakan-rakan yang memasuki. Okey. Okey, so kita Doktor, nak tanya doktor, kalau katakan kan antara kata terbitan dengan kata akar ni, bermaksud dia kan kata akar ni dia tak sama dengan kata terbitan kan doktor? tak sama. Kata akar dia tidak ada fa'il lagi. Dia tidak ada fa'il dan tidak ada tidak ada masa. Ya. Tapi kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi sudah ada pelaku dan ada masa. Jadi bila kita menterjemahkan zahaba ni, ya, kita masukkan pelaku dan juga masa. So kalau zahaba tu sepatutnya kita menterjemahkan sebagai pelaku dia ialah dia. Dia tu biasanya merujukkan pada seorang lelaki, ya. Dan Maksud saya doktor kan dia tak ada, maksudkan dia tak akan ada 4 huruf akar kan, dia mesti 3 je huruf akar kan? ada juga Huruf akar. ada juga kalimah yang dibangun daripada 4 huruf akar, tapi tak Aduh. banyak. Dia dalam 5% saja, ya. 90%, 95% daripada kalimah Al-Quran ni adalah daripada 3 huruf akar. Kalau 4 huruf akar, kita akan jumpa 4 huruf akar tu bila kita tekan di sini, dia tunjuk sini ada 4 huruf tu, maknanya dia adalah bangun daripada 4 huruf, tapi tak banyak kes tu. Nah, untuk kita yang beginner ni, kalau kita untuk sekarang, ya, kita concentrate pada 3 huruf akar tu sudah mencukupi, ya. Okey. Terima Okey. kasih. So kalau kita gunakan apa ni, kena gunakan acuan di sini, maklumat di sini kita bezakan kata akar ni, dia sebenarnya dibariskan, ya, zahaba. Bila sambung kena bariskan. Dia Tu yang saya rasa confused tu. Dia ah, selalu Zahaba okey. tu. Dia maknanya huruf akar dia ialah 3 huruf akar ni disambungkan, dia jadilah kata akar. Senang je, ya. Yang asing tadi zal, ha dengan ba, bila sambungkan dan bariskan dia jadi zahaba, itu dipanggilkan kata akar. Belum lagi menjadi kata terbitan. Ini adalah asas dia, ya. Nak memberi makna asas dia, kita gabungkan 3 huruf akar, dan bila kita memberi makna kepada dia di huruf akar ni, kita hanya memberi makna kata kerja yang asas sahaja.
Ya, yang asal tak ada pelaku lagi. So kata kerana kalau kita beri makna di sini, kita akan memberi makna dia menghilangkan sahaja, tak ada pelaku. Tetapi kalau dia sudah jadi kata terbitan, ya di sini, kalau kita beri makna dalam kata terbitan, ya di sini dia ada pelaku. Dia lelaki telah ada masa dan perbuatan dia menghilangkan. Itu bezanya menghilangkan. Beza di antara kata akar dengan kata terbitan, walaupun ejaan dia sama. Ya, walaupun ejaan dia sama, konteks dia berbeza. Yang ni baru makna yang asas saja, menghilangkan. Ya, ini silap spelling pula. Menghilangkan. Jadi daripada kata terbitan lah, dan dia digunakan dalam ayat Al-Quran, zahaba sama. Dia pun menggunakan dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan 1A tadi. Dia ada, yang ni ialah kalimah di dalam ayat. Yang ni ialah kata terbitan yang dibangunkan daripada kata akar. Ya, zahaba kata akar. Lepas tu dia membina kata terbitan, zahaba juga sama. Dan bila digunakan dalam ayat, dia gunakan kata terbitan tanpa apa-apa penambahan. Ya, cuma dia akan masukkan fa'il dia selepasnya, iaitu Allahu. Tetapi zahaba ni apabila kita memberi makna, kita kena sama dengan zahaba ni, dia telah menghilangkan juga. Ya. Jadi kalau kita bantu di sini, dia juga bermakna sama. Dia sudah ada masa menghilangkan juga. Makna dia sama je dengan kata terbitan. Dia tidak ada perubahan. Ya. Kadang-kadang zahaba ni kata terbitan, bila dalam Quran dia gunakan dalam bentuk jamak. Iaitu sebagai contoh, zahaba ni dalam ayat dia boleh jadi zahabu. Ada waw alis di awal, alif ziyadah di selepasnya, itu dalam ayat. Ya, dia sudah menjadi kalimah ayat, jadi pelaku dia akan berbezalah. Zahabu tu pelaku dia adalah mereka yang ramai. Sekarang ni kalau zahaba, dia hanya seorang saja dan dia merujuk kepada seorang yang lelaki. Itulah bezanya. Yang kita kena familiar kan, ya. Perisian ni supaya kita dapat maklumat yang baik. Ya. Okey, kita simpan print screen ni. Kita pergi ke tengok apa yang kita dapat maklumat tentang zahaba ni. Sebab zahaba ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia digunakan dalam banyak konteks. Ya, jadi makna dia akan berbeza daripada satu ayat kepada satu ayat. Ya. Zahaba biasa juga memberi makna pergi. Ya. Jadi kalau fa'il madhi zahaba tu, dia telah pergi. Ya, dalam konteks ini dia tidak membawa erti dia telah pergi. Dia membawa erti dia telah menghilangkan. Jadi kita cuba tengok dalam Quran penggunaan zahaba ni bagaimana rupa dia, ya. Yang terbaiknya lah kita pergi ke korpus, ya. Sekarang saya bawa tuan-tuan kepada korpus.com, ya. So ini kita boleh clearkan drawing ni dan kita pergi ke korpus.com, iaitu di sini ambil ayat 17, cari kalimah zahaba tadi dalam ayat 17, kemudian tekan go, ya, cari zahaba. Ini dia zahaba, dan tekan sekali untuk dapatkan ini 3 huruf akal lah ni, zal, ha dan ba ni 3 huruf akal, ya. So zahaba ni adalah dalam kalimah, ya. Okey, cuba kita bila dapat zahaba ni, okey, kita tengok apa maklumat yang diberikan dalam sini. Ini dia kata fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, tapi dia tak sebut maklum. So kita kena bantulah kemal. Fi'il madhi maklum wazan 1. Wazan pun dia tidak sebut di sini, ya. Okey, untuk maklumat yang lebih tepat, kita masukkan wazan 1 sebab
fi'il madhi ni banyak wazan ya. Tuan-tuan lihat dalam template ni wazan ada banyak ya. Wazan sampai 10. Jadi kalau kita tak sebut wazan yang mana, dia tidak tepat lah. Kalau dia bentuk zahabar tu, kenalah sebut dia adalah fi'il madhi maklum wazan 1A. Ya. Jadi itulah maklumat ni tidak penuh lagi. Kita bantulah dia ya. Okey, cuba kita tengok konteks zahabar sebelum kita terangkan zahabar dalam ayat ni. Kita tengok konteks zahabar, berapa kali agaknya zahabar digunakan di dalam Al-Quran. Kita bawa di sini, ya, tuan-tuan pergi dekat concordant ya. Concordant ni, dia akan tunjuk ada 46 kali. Ya, 46 kali zahabar digunakan di dalam Al-Quran. Yang pertama sekali ayat tadilah, ayat 17. Dia ada mana ini dalam bahasa Inggeris. Kalau nak tuan-tuan nak tukarkan Melayu, buat right click saja, translate tu Melayu ya. Ditukar boleh. Dia mengambil. Nampak dia kata sini zahaballah mengambil. Ya, ini Google punya translation ya. Jadi mungkin dia tidak berapa tepat. Yang tadi dia kata menghilangkan. Jadi menghilangkan tu adalah lebih tepat ya daripada mengambil ni ya. Kemudian tengok sini ya. La zahaba bisam'ihi wa absarihi walau sya'allah, dia kata dia pasti akan membawa pergi. Ya. Di sini pun tak berapa tepat ya. Dalam kalau kita tengok di sini ya, tengok sini zini zahaba telah pergi. Dia menggunakan telah pergi ya. Ada juga menggunakan keluarkan ya. Ia berlalu pergi, fayazhabu jufaan ya. Itu dan hapuskan pun juga menggunakan zahaba ya wa yazhaba ya. Jadi zahaba ni boleh digunakan dalam beberapa konteks ya. Tapi penting kita untuk mengenalkan ya. Ada pula di sini dia kata anda keletihan, izhabtum ya. Itu sebagai contoh macam mana penggunaan satu kalimah tu boleh berbeza daripada satu ayat ke satu ayat sebab konteks dia berbeza, walaupun kalimah yang sama daripada kata dasarnya. Tengok di sini ayat 8, surah 81 dia, adakah kamu pergi, dalam bentuk soalan, fa'aina tazhabu ya, fa'aina tazhabun, daripada zahaba mengambil bentuk fi'il mudhari ya, yang membawa bukannya hilang dalam konteks ni, dia maksud pergi. Tazhabun maknanya kamu pergi ya. Jadi fa'aina tu maka ke manakah kamu pergi. Jadi dalam konteks ni dia makna pergi. Izhab ila pun makna dia pergi, bukannya hilang. Ya, summa zahaba ila ali ya tamatta ya. Itu maknanya pergi ya, dan bukannya menghilangkan. Itu sebagai contoh ya untuk tuan-tuan puan lihat ya, penggunaan satu kalimah tu berbeza daripada satu ayat ke satu ayat. Yang ni menggunakan concordant ya, 46 yang bersangkut paut dengan zahaba. Tetapi kalau kita nak tengok kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, zal, ha dengan ba, lagi banyaklah. Yang ni dia gunakan dalam konteks zahaba, 46 tadi. Kalau kita nak tengok berapa pula yang kalimah yang dibangunkan pada 3 huruf akar, kita pergi dekat dictionary ni. Tadi concordant, sekarang ni cari dictionary, dia akan beritahu ya, berapakah kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar zal, haba ni ialah 56 kali ya, 56 kali. Itu jumlah keseluruhan ya.
Ada yang dalam konteks zahaba, ada yang bukan dalam konteks zahaba. Kalau kita tengok sini, ya, dia punya apa dalam bentuk wazan yang keempat, iaitu yuzhibukum, ya, dalam wazan keempat. Kemudian juga dalam kata nama, ya, dalam bentuk kata nama, zahaban, az-zahaba, az-zahabi, ya, minaz zahabi. Ini bentuk yang sedikit berbeza daripada zahaba tadi, ya, yang juga dibangunkan daripada 3 huruf akar zal, ha dan ba, ya. Ini dalam banyak digunakan dalam bentuk kata nama, min zahabin, min zahabin. Ini min zahabin, ya. Dan verb noun pun ada. Zahabin mengambil bentuk isim masdar dan juga mengambil bentuk isim fa'il, aktif participle ni isim fa'il, iaitu zahibun, ya. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, ya. So ini dengan ambil bentuk isim fa'il. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 56. Ini dia punya kumpulan-kumpulan dia. Jadi yang yang 46 tadi agaknya yang mana, ya? Yang 46 tadi kita tengok pertamanya yang inilah form 1 ni, iaitu zahaba 35. Kemudian mana lagi yang 11, ya. Kalau kita tengok sini dia tadi kata 46, ya. Kemungkinan dia juga mengambil dalam bentuk wazan keempat ni. Jadi 35 campur 11 jadi 46. Itulah yang disenaraikan dalam apa tadi, dalam konkordan, ya, 56. So dia tidak masuk kumpulan-kumpulan bentuk kata nama. Dia hanya memasukkan senarai dalam bentuk kata kerja. Jadilah 46 tadi, ya. Kalau kita nak tengok sekali lagi, kita pergi ke mana? Tempat yang sama balik. Tengok dekat concordant tadi. Sinilah concordant. Dia ada 46. Jadi inilah senarai 46 tu, bermakna dia termasuk mengambil wazan yang keempat. Ni macam ni contoh az-zahabtum ni wazan keempat lah, ya. Okey, mana lagi? Yuzhibna, ini wazan keempat lah ni, ya. Macam mana kita mengenal wazan keempat? Apabila ya mudhari'ah tu mengambil dhammah, ya. Mengambil dhammah, kita tahu itu adalah wazan yang keempat. Ini semua ni wazan keempat ni, ya. Kalau wazan satu, mudhari'ah tu akan mengambil baris atas. Wa tazhaba ni wazan satu. Yang ni wazan keempat. Yang ni wazan keempat. Ini pun wazan keempat, ya. So maknanya 46 ni adalah 35 dalam bentuk wazan satu dan 11 dalam wazan yang keempat. Itu sebelum kita mengupasnya kalimah zahaba tu dengan lebih detail, kita reki dulu, ya. Tengok maklumat-maklumat yang kita boleh kenali. Ini yazhabu ni adalah apa? Ya, yang ni adalah fi'il mudhari' yang majzum, ya. Ada yang mudhari'ah baris atas, so menunjukkan dia adalah wazan satu, ya. Dan wazan satu ni dia ada 3 lah. Satu A, satu B, satu C, ya. Kalau yang ni yazhabu ni ha baris atas, bermakna dia juga mengambil acuan wazan 1A, ya. Kalau saya nak kongsikan, tapi lepas tu dia ada waw alif, dia menunjukkan jamak lah. Ditambah waw alif puan-puan tu untuk yang jamak dan majzum. So yazhabu tu dia mengambil acuan yang ni lah. Fi'il mudhari' yaf'alu. Fi'il mudhari' maklum wazan 1A juga. Acuan yaf'alu. Jadilah yazhabu, kemudian tambah waw alif ziyadah untuk menjamakkannya. Ya. Itulah
Bila kita sudah familiar dengan apa ni, dengan acuan-acuan ni, kita bila membaca Al-Quran, insya-Allah kita boleh mengenalnya dengan baiklah ya. Yuzhibukum, ya baris depan tu maknanya dia mengambil acuan yang ya baris depan ada yang 3 ni. Ya. Sama ada dia wazan kedua ataupun wazan ketiga ataupun wazan keempat. Jadi yuzhibukum tadi mengambil acuan yuf'ilu yang bawah ni, dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat ya. Acuan dia yuf'ilu. Okey, yuzhibukum, jadi yuf'ilu jadi yuzhibu. Kemudian bila dia bersambung dengan kum tu, dia disukunkan ya, ba tu disukunkan, jadilah dia yuzhibukum. Okey. Itu sebagai maklumat awalan untuk kita menerangkan kalimah zahaba, dan besok kita akan gunakan leksilogos ya. Kita akan gunakan leksilogos tu untuk menerangkan, terangkan 2 sekali ya, sebab dia mesti dikaitkan sekali. Jadi kita akan nanti menuliskannya zahaba, kemudian kita ikut dia punya pelakunya ialah Allahu tu. Jadi Allah yang pertama tidak ada tanda sebab dia alif lam ta'rifah syamsiah. Yang kedua baru ada tanda tasydid dengan alif dan diikuti dengan ha yang baris hadapan kerana dia adalah pelaku ya. So yang ni kita akan terangkan besok ya. Di dalam konteks ni kita tidak perlu menerangkan komponen lah ya, sebab dia 2 kalimah yang tidak ada komponen ya. Kita tak perlu menerangkan komponen, kita terus buat penerangan kepada kalimah tu ya. Besok zahaballah, yang ni kata kerja dia, yang ini pelaku dia ya, terdiri daripada 2 kalimah, gabungan 2 kalimah, kata kerja dan pelaku dia ya, insya-Allah. Okey, so ini tak payah simpan, kita boleh type saja besok, senang saja ya. Dan untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kita akan sambung besok pagi 7 suku pagi seperti biasa, dan kita akan habiskan 7.45 ya. Hari ini saya tak pergi ke universiti, jadi bolehlah lewat sikit 7.52. Besok saya kena pergi awal lah ya, ke universiti sebab kelas akan bermula pukul 9 pagi, jadi saya kena berada di situ sebelum ya, sebelum pukul 9 tu. Jadi 7.45 kita akan berhentilah ya, perkongsian kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum.